Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada pagi ini meneruskan bacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Sayyidi Al-Qadi Abil Fadl Iyad bin Musa Al-Yahsubi radhiyallahu taala anhu. Kita dah masuk pada Al-Babul Awwal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Al-babul awwalu fi sana'illahi ta'ala alaihi. Bab yang pertama menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sana', sana'ullah ay madhullahi ta'ala alaihi, yani ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izharihi ay wa izharillahi azima qadrihi ladaihi, dan Allah menzahirkan ketinggian, keagungan, kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azima qadrihi yani qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ladaihi yani ladallah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu i'lam anna fi kitabillahi al-azizi ayatin kathiratan mufsihatan bijamili dzikril Mustafa. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya di dalam kitabullah Al-Aziz, dalam kitab Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang tidak ada misal padanya. Al-Aziz dengan makna nadiratil wujud, yang sangat jarang dengan kewujudannya, tidak ada yang semisalnya maksudnya. Ayatin kathiratan, ayat-ayat yang banyak, mufsihatan ay muwaddihatan musarrahatan, yakni yang menjelaskan dengan kecantikan sebutan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa addi mahasinihi, dan disebutkan satu persatu tentang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimi amrihi, diagungkan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanwihi qadrihi, dan juga dipuji kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tamadna minha ala ma dhahara ma'nahu, maka kami, kata Imam Qadi Iyad radhiyallahu taala anhu, mengambil minha, yakni kami bersandar atau berpegang dengan kembali kepada ayatin kathirah, pada ayat-ayat yang banyak tersebut. Ala ma dhahara ma'nahu, yakni yang mana yang zahir maknanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min mantuqid dilalat, daripada dalalah yang mantuq, yang bersifat mantuq. Wa bana fahwahu, dan kami menerangkan bagi maksud yang menunjukkan kepada keagungan terhadap Rasulullah, khususnya bagi ayat-ayat yang mafhum ad-dilalat. Wa jama'na dzalika fi 10 fusulin, dan kami kumpulkan perkara tersebut di dalam 10 fasal. Al-faslul awwalu, kita sedia maklum, kata Al-Imam Qadi Iyad radhiyallahu taala anhu membahagikan kitab ini kepada 4 bahagian. Dalam 4 bahagian pula dibahagikan kepada beberapa bab. Dalam setiap bab pula dibahagikan kepada beberapa fasal. Itu pembahagian yang telah dilakukan oleh Al-Imam Qadi Iyad radhiyallahu taala anhu. Al-faslul awwalu fima jaa min dzalika, yang datang pada zalika, zalika kembali kepada isim isyarah ba'id, kembali kepada minal ayat. Fima jaa min zalika, yakni pada ayat-ayat yang telah disebutkan yang banyak, maji'a al-madhi was-sana'i wa ta'dad al-mahasini,
yang datang ayat-ayat tersebut dalam pujian, dan menyebutkan satu persatu tentang kebaikan dan keindahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, ay wallahi qad ja'akum. Demi Allah telah datang kepada kamu rasulun. Tengok disebutkan rasul dengan lafaz tankir. Tankir yadullu ala ta'zim. Datang dengan bentuk nakirah, tidak ada alif lam, menunjuk kepada ta'zim. Bukan bermaksud tidak dikenal Nabi SAW. Sebaliknya untuk menta'zimkan baginda Rasul SAW. Itu kaedah sebut at-tankir yadullu ala at-ta'zim. Min anfusikum, daripada diri kalian, yakni daripada kelompok kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Rasulullah dalam surah At-Taubah. Dan cuba bayang ayat ini dalam surah At-Taubah pada penghujung surah Taubah. Betul? Dan keadaan Allah Subhanahu wa taala daripada permulaan surah Taubah adalah tidak dimulakan dengan bismillah. Surah Taubah tak mula dengan bismillah. Kenapa? Karena surah Taubah, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala murka kepada golongan musyrikin dan juga orang yang mengingkari janji dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat itu juga berkait dengan peperangan. Tapi di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menutup dengan menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai mempanggil penyejuk, penyejuk kepada penghujung surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagi ulama kata, kalau seorang yang beramal dengan ayat ini selalu sering setelah solat, maka akan diberikan dengan perkara-perkara ajaib yang banyak. Jangan dilupa, jangan ditinggal selepas solat. Amalkan surah ini. Lakukan seperti yang dibuat oleh Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu mengamalkan surah ini selama 30 tahun lebih. Dan setiap kali lepas solat. Ini dilihat oleh Mujahid, salah seorang daripada pemerintah ataupun alim pada ketika itu, bermimpi satu hari ketika dia dalam majlis, nampak Imam Shibli datang melalui majlisnya, kemudian dia bangun menyambut Al-Imam Shibli dan kemudian mencium di antara dua dahinya. Orang ramai tanya, kenapa kamu layan Shibli macam tu? Sedangkan penduduk di Kufah mengatakan Shibli adalah orang gila. Kata dia, semalam saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Saya melihat Shibli datang dalam mimpi, dan Rasulullah bangun melakukan seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian saya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan ataupun kebaikan yang dilakukan oleh Shibli sehingga baginda Nabi memuliakan dia sedemikian? Maka Rasulullah mengatakan bahawa Shibli tidak pernah meninggalkan selepas solatnya membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca dua ayat ni, maka kemudian dia tutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Dibaca ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, 3 kali. Saya tanya kepada Maulana Syekh Yusri hafizahullah tentang kisah ini dan bagaimana Al-Imam Shibli tidak menyebutkan wasallam. Sebahagian ulama mengatakan makruh kalau tidak sebut sallallahu alaihi wasallam, tak sebut salam kepada Nabi, makruh hukumnya. Maka kata Syekh Yusri kepada saya, dia kata ni mazhabnya Imam Shibli, dia pegang dengan pandangan tersebut. Dan kemudian saya tanya, boleh tak saya nak beramal dengan benda ni Syekh?
Dan kemudian Sayyidi, kalau saya nak beramal tapi saya nak tukar sallallahu alaika ya Rasulullah, bukan ya Muhammad, kerana nampak ya Muhammad takut nanti saya dia tak sedap pula nak sebut. Walaupun Imam Shibli sebut macam tu, itu Imam Shibli, tak apalah. Jadi kita ni nak ajar kepada umat ni, yang zaman sekarang ni, kalau sebut nama seorang tadi ni bermaksud dia memang menunjukkan tangkis. Orang ni kalau dia nak hormat dengan orang, kadang dia akan sebut dengan pangkat dia. Tapi bila dia mula tak hormatkan seorang, dia akan mula sebut dengan dibuang pangkat tersebut. Kalau dia muliakan orang tadi, dia panggil ustaz, syekh, tuan guru, fulan, apa ni, doktor. Betul? Tapi bila dia mula tak hormat, dia akan panggil nama dia. Biasanya lah. Dia akan sebut fulan, sebut nama terus macam tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak semualah macam tu. Cuma kita kata ghalibnya macam tu. Jadi Syekh kata terpulang, silakan. Kalau kamu nak lakukan tu, ahsan, tu lebih baik, kata Syekh. Maka mulai saat tu saya mula beramal dengan ayat tersebut selepas solat, dengan bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim sallallahu 'alaika ya Rasulullah sallallahu 'alaika ya Rasulullah sallallahu 'alaika ya Rasulullah. Jadi sama-sama amalkan, insya-Allah akan diberikan keberkatan dan kebaikan, dan moga-moga akan diberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan dikasihi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggal amal benda tu selepas solat, setiap solat. Qala Samarqandi, kata Imam Samarqandi, al-ma'ruf bi Imamil Huda, yang terkenal dengan gelaran Imamul Huda. Wa qara'a ba'duhum, kata beliau, sebahagian ulama membaca min anfasikum. Ini qira'ah syadzah. Qira'ah syadzah bi fathil fa. Sebahagian seperti mana kita baca semalam dalam kitab Muhammad Insanul Kamil sallallahu alaihi wasallam karangan Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, ada riwayat yang disebutkan oleh beliau dengan riwayat min anfasikum bi fathil fa, dengan fathahkan fa. Jadi kedua-dua makna berbeza. Wa qira'atul jumhur bid-dhamm. Al-jumhur di sini dengan makna mu'zamun nas. Kebanyakan manusia membaca dengan, ataupun kalangan muslimin, maksudnya di kalangan qurra, membaca dengan dhammah min anfusikum. Apa? Min anfusikum, anfus, ini apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada nafs. Daripada nafs. Nafs maksudnya diri pribadi, daripada diri kalian. Kalau min anfasikum, anfas jamak kepada nafasah. Nafasah bermakna kecantikan. Yang terbaik maksudnya. Jadi beza makna dia. Qala al-qadi al-imam Abu al-Fadli rahimahullahu ta'ala, a'lama Allah ta'ala al-mu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala, kata al-imam Qadi Iyad radhiyallahu anhu, telah memaklumkan kepada golongan mukminin, awil araba, ataupun golongan Arab, au ahla Makkah, ataupun ahli Makkah, au jami'an nasi, ataupun seluruh manusia, ala ikhtilafil mufassirin, dengan perbezaan pandangan di kalangan mufassirin, manil muwajahu bihadzal khitab. Jadi ini siapa yang dimaksudkan dengan laqad ja'akum? Khitab tadi kepada siapa? Khilaf, kata Imam Al-Qadi Iyad. Ada sebahagian kata alal mu'minin. A'lama Allah Ta'ala al-mu'minina. Yang kata mu'minin. Sebahagian kata a'lama Allah Ta'ala al-araba. Laqad ja'akum ay al-arab. Ada kata laqad ja'akum ay ahla Makkah. Wahai telah datang kepada kamu wahai ahli Makkah. Sebahagian kata laqad ja'akum ay jami'an nas. Laqad ja'akum ay jami'un nas, ay ja'akum ayuhan nas. Wahai manusia, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum atau min anfasikum. Dalam riwayat qiraat satu lagi. Jadi khilaf di kalangan mufassirin, manil muwajahu bihadzal khitab, annahu ba'atha fihim rasulan min anfusihim ya'rifunahu.
Ini bahawa telah diutuskan kepada mereka Rasul daripada kalangan mereka yang mereka kenali, maksudnya min anfusihim dengan makna yang mereka kenali, ay ya'rifuna mahallahu wa ya'rifuna martabatahu, ya'rifuna na'tahu, mengetahui tentang sifat baginda Rasul, mengetahui tentang tempat baginda Rasul daripada mana. Ini bukan datang sebarang tempat, maksudnya tak tahu main daripada mana tiba-tiba aja mengaku jadi Rasul. Tak, kamu tahu semua kehidupan dia. Kamu lihat sirah kehidupannya dari kecil sampai ke besar. Wa yatahaqqaquna makanah. Yang ni kamu tahqiq, maksudnya kamu pastikan betul-betul dan kamu dah tahu dengan tepatnya makanahu. Makanahu ay makana wiladatihi wa nasabihi wa rutbatihi. Kamu tahu tentang tempat kelahirannya. Kamu tahu tempat tentang nasab dan martabatnya. Dalam sebahagian riwayat disebut wa yatahaqqaquna makanatahu. Makan disebut dengan makanatahu, iaitu kedudukannya, ay ulu sya'nihi, yakni uluwa sya'nihi, ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu semua benda tu. Wa ya'lamuna sidqahu wa amanatah, dan kamu mengetahui tentang kebenaran Nabi dan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yattahimunahu bil kadhibi, dan kamu juga tidak menohmah Nabi SAW dengan kadhib. Itu kalau kita perhati dalam sirah baginda Rasul SAW, Nabi dituduh dengan gila, Nabi dituduh dengan itu, ini dan sebagainya, tapi Nabi tak dituduh dengan pembohong. Tidak. Ada disebut kata Nabi pembohong? Tak, Nabi tak dituduh pembohong. Kerana tahu, kata Rasulullah adalah Al-Amin. Nabi adalah orang yang paling amanah. Tidak pernah bercakap bohong. Sya'a au abad, nak ataupun tidak mau, Nabi tak akan cakap bohong. Jadi ini keadaan baginda Rasul yang dikenal oleh mereka. Wa tarkin nasihati lahum, dan Nabi SAW mereka mengetahui bahawa Nabi tidak ditohmah dengan keburukan, pembohongan. Nabi juga tidak dituduh dengan meninggalkan nasihat kepada mereka, meninggalkan kebaikan. Tarkin nasihat ay tarkul khair, tarku iradatil khair, meninggalkan keinginan untuk melihat kebaikan kepada bangsa Arab dan juga seluruh manusia. Kenapa? Likaunihi minhum, karena baginda di kalangan mereka. Wa annahu lam yakun fil arabi qabilatun lam yakun fil arabi qabilatun illa walaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wiladatun au qarabatun. Tengok sini. Dan diketahui juga bahawa tidak ada di kalangan Arab walau satu kabilah pun, mana-mana kabilah Arab, melainkan walaha ay wali kabilah, bagi kabilah tersebut, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wiladatun. Jadi sama ada mempunyai qarabah qaribah, wiladah dengan makna qarabah qaribah, maksudnya kerabat yang hampir, au qarabatun ay qarabah ba'idah, ataupun dengan kerabat yang jauh. Jadi beza antara wiladah dengan qarabah. Wiladah bermaksud kerabat yang dekat, qarabah dengan makna kerabat yang jauh. Jadi maknanya mesti akan ada hubungan dengan Rasulullah. Ni siapa yang berpegang dengan pandangan ni? Wa huwa inda Ibn Abbas. Tamam? Wa huwa inda Ibn Abbas. Yani kalam ini mustafad daripada kalam Sayyidina Ibnu Abbas wa ghairihi, dan selain daripada Imam Ibnu Abbas. Makna qawlihi ta'ala, daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mawaddata fil qurba. Tamam? Ayat illa mawaddata fil qurba ini dengan maksud apa dia? Tidak ada golongan Arab mana-mana kabilah pun, melainkan kesemuanya akan ada hubungan jauh atau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Wa kaunihi min asyrafihim, dan mereka tahu bahawa Nabi adalah yang paling mulia di kalangan mereka. Asyrafihim. Tamam? Yang ini asyrafihim nasaba, yang paling mulia pada nasabnya. Wa arfa'ihim, dan juga yang paling tinggi kedudukannya. Ini hasaban, pada sudut hasab. Wa afdalihim, dan yang paling mulia. Jadi pada dengan dermawannya, dengan kecerdikannya, afdal maksudnya situ. Ala qiraatil fath. Ini kalau dibaca dengan qiraatil fath, anfasihim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusihim. Tadi min anfusihim. Min anfusihim tu disyarah. Apa dia maksud anfusihim? Nanti kamu tahu kerana Nabi ini lahir daripada mana, tempatnya di mana, dan mereka ni ada hubungan dengan kamu. Nah, tidak ada kabilah Arab yang tidak ada hubungan dengan Rasulullah, dekat atau jauh. Itu disyarahkan. Kemudian wa kaunihi min asyrafihim, yang paling mulia, afdalihim, arfa'ihim, semua sekali itu ala qiraatil fath, dengan bacaan fathahkan anfasihim. Wa hadhihi nihayatul madhi, dan ini adalah penghujung pujian Allah terhadap Nabi. Summa wasafahu ba'du bi awsafin hamidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafahu, yani wasafa Allah Subhanahu wa taala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du, ay ba'da qawlihi min anfusihim. Tengok, atau min anfasihim. Tu ba'du tu. Dia dah hazaf mudhaf dia. Hazaf dia punya sambungan dia. Bi awsafin hamidatin, dengan sifat-sifat yang terpuji, mu'athna alaihi, dan dipuji kepada Nabi SAW bimahamidah kathiratin, dengan pujian yang banyak, min hirsihi ala hidayatihim. Apa dia antara pujiannya? Yang pertama, hirsihi ala hidayatihim. Nabi sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ataupun memberikan jalan hidayah kepada para sahabat, para mukminin, dan juga para manusia seluruhnya. Wa rushdihim, dan Nabi juga sungguh-sungguh dengan memberikan petunjuk. Wa islamihim, dan Nabi sungguh-sungguh untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa syiddati ma yu'annituhum. Apa maksud wa syiddati ma yu'annituhum? Ini baginda SAW tidak suka kalau kata ditimpakan kesusahan kepada umat ini. Syiddati ma yu'annituhum. Wa yadurru bihim, dan juga Nabi tidak suka dengan apa yang memudaratkan mereka fi dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat mereka. Wa izzatihi alaihi, dan juga ini pun ataf kepada syiddah, izzatihi. Izzatihi alaihi maksudnya Nabi SAW azizun alaihim ma'anittum. Kan disebut tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Jadi Nabi SAW aziz, wa ra'fatihi wa rahmatihi bimu'minihim, dan Nabi berlemah lembut, dan Nabi sangat kasih kepada golongan mukmin khususnya. Qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan a'tahu ismaini min asma'ihi. Dalam ayat ni pula Allah Ta'ala memberikan dua nama kepada Nabi dengan nama yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Ra'ufun Rahimun. Ini ala wasfi tankir, dengan tankir. Itu kata para ulama, kalau sirah nama Ra'uf dengan Rahim ni dengan ta'rif, yakni Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahim, zahir, kata Sidi Mullah Ali Qari dalam kitab syarahan beliau bagi Asy-Syifa, la yajuzu itlaquhuma ala ghairihi subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kalau diletakkan dengan ta'rif, yakni Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahim, tidak boleh itlaq melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi diletakkan dengan tankir. Tankir juga kita maklum, dengan maksud apa dia? Ta'zim. Jadi dengan makna ta'zim. Tamam? Baik. Wa mithluhu fil ayatil ukhra, dan seumpamanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وفي الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى, dan ayat yang ketiga, كما أرسلنا فيكم
fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 3 ayat ni menyebutkan dan menerangkan kepada kita tentang kedudukan, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyidi Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu ketika dilantik menjadi syekh di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, setelah zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ni pada zaman Al-Imam Ibn Hajar. Dan jadi adat bagi setiap syekh di Darul Hadis Ashrafiyah, yakni ketua yang memegang Darul Hadis Ashrafiyah, perlu melaksanakan majlis mingguan bagi tafsiran mana-mana ayat Quran dalam Al-Quran. Maka beliau memilih untuk mentafsirkan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Dia memilih untuk mentafsirkan ayat ni, dan ditafsirkan ayat ni dalam setiap minggu, seminggu sekali majlis ditafsirkan selama 1 tahun. Ayat ni dibahas tahun, setiap minggu. Dan keluar sebuah kitab. Ada kitab di sini. Saya tak ingat kitab letak kat mana. Ada kitab dia, kitab syarahan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tamam? Jadi ini dibahaskan oleh beliau, syarahkan. Hatta majlis beliau dihadiri oleh Sidi Al-Imam Qadhi Qudah Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu dalam majlis pertama beliau. Disebutkan dalam majlis itu, ditulis balik muhadarah tersebut. Dia sebutkan musalsal awaliyah rahmah dengan sanad beliau, disambung majlis imla. Tak tengok kitab, dia sebutkan sanad dia, dan dihadiri majlisnya oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Disebut dalam muqaddimah, dia kata, selamat datang yang berada dalam majlis kita pada hari ini, termasuk Al-Imam Amirul Mukminin Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada Ibn Hajar pun datang pada waktu itu ke Syria dan hadir ke Darul Hadis Ashrafiyah. Dalam majlis tersebut dirakamkan penghargaan tersebut. Jadi kena baca kitab tu, tengok macam mana syarahan beliau terhadap ayat ini, tafsiran beliau terhadap ayat ini, dan menunjukkan keagungan dan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Wa ruwiya an Ali bin Abi Talib, dia nama Ali. Ingat nama, kalau diletakkan dengan bin, maka kalau panjang sekalipun, maka di hujung tadi dikira sebagai satu nama. Jadi kalau nak letak tanwin, tak boleh letak pada permulaan. Jadi kalau nak waruwiya an Ali bin Abi Talibin, seolah-olah Ali bin Abi Talib tadi satu nama. Nak letak tanwin di mana? Di belakang sekali. Kalau boleh letak tanwin lah. Kalau tak letak tanwin kerana dia mamnu' min as-sarf, maka tak boleh letak lah. Contoh, an Ismail bin Ibrahim. Tu. An Ismail ibni Ibrahim. An Aliin, tak boleh. Kalau an Aliin saja tak apa. Tapi kalau an Ali ibni, kena ibni. Tak boleh letak dengan tanwin. An Aliin ibni, tak kena. An Ali ibni Abi Talibin. Tu betul. Anhu salawatullah alaihi fi qawlihi ta'ala min anfasikum, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu, mengatakan bahawa min anfasikum qala nasaban wa sihran wa hasaba. Jadi yang min anfasikum nasaban maksudnya, yang terbaik pada nasabnya. Nasab min jihatil ab, kita dah sebut semalam. Jadi pada sudut ataupun pada sebelah ayah dipanggil nasab. Wasihran ay min jihatil maknanya Nabi adalah yang terbaik pada bahagian ayahnya, pada bahagian ibunya. Wahasaban ay min jihatil jah wal mansab, dan sebagainya. Laisa fi abai min ladun adama sifahun kulluna nikahun. Tidak ada di kalangan datuk-datukku, ayahku dan ke atas sehingga Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan sifah. Sifah maksudnya apa dia? Al-wat'u min ghairi mujawwiz. Iaitu persetubuhan tanpa perkara yang mengharuskan berlakunya persetubuhan tersebut. Dengan makna lain, apa dia? Az-zina.
kulluna nikah. Kesemua kami adalah dengan pernikahan yang sah. Jadi disebut nasaban wa sihran, makna daripada annahu sallallahu alaihi wasallam syariful janibain, wa karamut tarafain. Dan Nabi kedua-dua sudut atau kedua-dua bahagian, belah ayah belah ibu adalah mulia. Qala Ibnul Kalbi, semalam dah disebut dalam Muhammad Insanul Kamil tentang ayat ini. Qala Ibnul Kalbi, katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qamsa mi'ati ummin. Telah aku catatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat kajian tentang 500 ibu-ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibu Nabi naik ke nenek Nabi, naik ke nenek sebelah ayah, kaza, sampailah 500 orang, bayangkan. Fama wajadtu fihinna sifahan. Aku tidak dapati satu pun di kalangan mereka yang melakukan perzinaan ataupun bersetubuh dengan cara yang tidak dibenarkan, wala syai'an mimma kana alaihi al-jahiliyah, dan juga tidak ada suatu pun mereka terpengaruh ataupun mengambil adatnya jahiliyah. Yang maksud kita sebutkan seperti semalam, ala adati ahli jahiliyah anna akbar waladi rajul akan mengambil anak ataupun isteri kepada ayahnya sebagai isterinya setelah itu. Jadi itu adat Arab jahiliyah dulu. Kalau ayah meninggal, tinggalkan seorang isteri yang bukan ibu dia lah, bukan ibu yang melahirkan dia, isteri lain. Maka isteri ayah dia tadi, yang mak tiri dia tu, dijadikan sebagai isteri dia pula selepas tu. Jadi ada di kalangan keturunan Nabi yang macam tu? Tak, tidak ada. Tamam? Wa an Ibni Abbas fi qawlihi ta'ala, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam firman Allah Ta'ala, wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka fis sajidin, hanya kamu ya Rasulullah berpindah di dalam tulang ataupun di dalam rahim dan sulbinya orang-orang yang sujud kepada Allah. Qala, kata Imam Ibn Abbas, min nabiyyin ila nabi hatta akhrajaka nabiyya. Maksudnya kamu ini berpindah ya Rasulullah daripada nabi kepada nabi, daripada nabi kepada nabi, sehinggalah kamu keluar sebagai nabi. Qala Ja'far bin Muhammad. Kata Sayyidina Al-Imam Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ja'far bin Muhammad? Ja'far bin Muhammad adalah Sayyidina Ja'far Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'ruf, imam kabir, saduq, faqih, dan juga beliau adalah min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Alimallahu ajza qalqihi min ta'atih. Ini cucu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ja'far bin Muhammad. Mak dia pula Ummu Farwah. Ibunya Ummu Farwah. Ummu Farwah adalah anaknya kepada keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ja'far bin Muhammad, alimallahu ajza qalqihi an ta'atih. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahawa hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya lemah dalam mentaati perintah Allah. Fa'arrafahum dhalik. Tamam? Jadi Allah Ta'ala mengetahui tentang perkara itu, yakni ajzihim. Kelemahan mereka tadi diketahui oleh Allah. Likai ya'lamu annahum la yanaluna as-safwa min qidmatih. Jadi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka bahawa mereka tidak akan sampai kepada khalis min ta'atihi, untuk dapatkan dengan benar-benar mentaati perintah Allah, tak akan dapatkan mereka tadi dengan perkara tersebut melainkan dengan wasitah, dengan adanya perantaraan. Maka apa yang dibuat oleh Allah, fa aqama bainahum wa bainahu makhluqan min jinsihim fis surah. Maka Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan di antara mereka dengan untuk menyampaikan kepada Allah makhluk daripada jenis mereka sendiri pada surah. Wa albasahu min na'tihi ar-ra'fata war-rahmah, dan Allah memakaikan, menghiaskan kepada yang diutuskan tadi dengan ra'fah dan rahmah, raufun rahimun. Wa akhrajahu ila al-khalqi safiran sadiqa, dan dikeluarkan ini kepada makhluknya, yakni manusia umumnya dan seluruh makhluk Allah Ta'ala, malaikat, jin, binatang, manusia lah khususnya, safiran sadiqa, sebagai duta yang benar membawa ajaran Allah. Wa ja'ala ta'atahu ta'atah,
dan dijadikan ketaatan kepada yang diutuskan tadi adalah ainu ta'atillah, sebagai tanda taat kepada Allah. Wa muwafaqatahu muwafaqatah, muwafaqah dengan ataupun kita berserta mengikuti pandangan yang disebutkan oleh utusan ini, sama seperti mengikuti arahannya Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dengan Allah Ta'ala sebut begitu. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Itu hakikatnya. Lepas tu kita kata, siapa yang memuji Rasulullah, maka hakikat dia memuji Allah Ta'ala. Siapa yang mencintai Rasulullah, automatik dia mencintai Allah Ta'ala. Nah, ada seorang dulu bila mana di Kuala Lumpur buat majlis cinta Nabi SAW. Majlis berselawat kepada Nabi SAW. Ada seorang komen dalam Facebook. Ini dalil jahil. Dia tulis dalam Facebook, dia kata apa? Dia kata, bagus di sepanjang jalan, di highway, ditulis, jom berselawat kepada Nabi, jom cinta Nabi semua. Dia kata, bagus majlis-majlis ni, bagus, dia kata. Tapi alangkah baiknya kalau lepas ni buat pula, jom berzikir kepada Allah. Kita membaca jadi gelap. Maksudnya dia nak maksudkan di situ, kata, bila duk berselawat kepada Nabi, tak ada zikir kepada Allah Ta'ala. Ini jahil yang murakkab, yang sepatutnya tak suruh bercakap. Faham? Maksudnya duduk diam ya. Ada orang selawat macam mana? Macam mana selawat? Bertanya balik, selawat tu macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut awal-awal lagi Allahumma. Ya Allah. Awal-awal lagi selawat tu adalah zikir. Sebab tu antara hikmah kenapa orang berselawat ni, dia tidak sandar kepada diri dia. Kerana kita tak tahu hakikat selawat tadi. Kita tak sebut sallaitu ala Rasulillah. Tapi kita sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sandar kepada Allah. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Maksudnya apa dia? Yang berselawat tadi, Allah. Maksudnya kita sandar kepada Allah. Minta Allah yang menyampaikan perkara tersebut. Minta Allah yang meletakkan pahala tadi. Bukan sallaitu, saya berselawat kepada Nabi. Usalli ala Rasulillah. La. Allahumma salli ala Sayyidina. Siapa yang ajak? Rasulullah yang ajak. Nabi sendiri ajak dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tamam. Sebab tu kata jangan cakap. Ni cakap, bila cakap tunjuk sangat taati. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan rahmat kepada sekalian alam. Qala Abu Bakr bin Tahir. Dan Allah, Sayyidina Abu Bakr bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, Zayyanallahu ta'ala Sayyidana Muhammadan. Zayyanallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bizinatir rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perhiasan rahmah. Jadi Allah Ta'ala sebut Raufur Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fakana kaunuhu rahmatan, maka kaunuhu ay wujuduhu sallallahu alaihi wasallam rahmah. Maka kewujudan Nabi tadi adalah rahmat. Wa jami'a syama'ilihi wa sifatihi rahmatan 'alal khalq. Seluruh syama'il jamak kepada shimal, bermakna akhlak, akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi semuanya rahmat kepada umat. Kecantikan Nabi pun rahmat. Faman asabahu syai'un min rahmatihi, maka siapa yang terkena sedikit daripada rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa naji fid daraini min kulli makruh. Maka dia akan terselamat di dunia dan di akhirat daripada segala perkara yang tidak disukai. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuang ketika mana kecil baginda Rasul, dibelah dada Nabi, dibuang hadzun minasyayatin, hadzun minasyaitan. Betul tak? Dada Nabi dibelah, dibuang hadz minasyaitan. Apa hadz minasyaitan dalam dada Nabi SAW, dalam jantung Nabi? Tempat syaitan bertengek? Tak? Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun syaitan tak akan dekati. Takkan Nabi syaitan nak bertengek? Dia kata para ulama, hadz minasyaitan, tempat syaitan tadi ni iaitu apa dia? Hadzur rahmah li syaitan.
yakni bahagian rahmat kepada syaitan. Sebab siapa yang dapat secebis daripada rahmat daripada Nabi SAW, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Iblis tidak selamat daripada perkara tadi. Kenapa? Kerana telah dibuang perkara tadi daripada hati Nabi SAW. Kalau tak dibuang, kata ulama, nanti akan disebut dalam kitab Syifa ini, disebut oleh para ulama, antaranya Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi, disebut juga oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Kalau tak dibuang itu, maka Nabi akan bermohon kepada Allah agar merahmati dan mengampunkan syaitan. Tamam? Iblis. Maka ni menunjukkan kata apa? Rahmat Nabi ini rahmat yang luar biasa. Wal wasilu fihima, wal wasilu fihima ila kulli mahbubin. Yani fid daraini. Wal wasilu fihima ay fid daraini ila kulli mahbubin. Maksudnya ni akan menyampaikan, dia menyelamatkan daripada perkara yang tidak disukai di dalam dunia dan akhirat, darain, dalam dunia dan akhirat, dan juga akan menyampaikan kepada mahbub fid darain, kepada kecintaan yang kita cintai di dunia dan di akhirat. Ala tara anna Allah Ta'ala yaqul, tak kamu tengokkah dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan rahmat kepada sekalian alam. Fakanat hayatuhu rahmatan wa mamatuhu rahmatan. Maka kehidupan Nabi SAW adalah rahmat dan kewafatan Nabi juga rahmat. Bahkan kata Al-Imam Mulla Ali Qari, bal walaysa hunaka maut. Bahkan di sana tidak ada kematian. Wala faut. Dan tidak ada kelepasan, dilepaskan. Bal intiqal min halin ila hal wartihal min darin ila dar. Bahkan dia sebenarnya berpindah daripada hal kepada hal, ini halil hayah kepada hal al-maut, dan kemudian intiqal min dar ila dar. Maksudnya berpindah daripada negeri yang tidak kekal kepada negeri yang kekal. Maka mana yang lebih hidup sebenarnya? Akhirat lebih hidup. Yang tak hidupnya sebenarnya di sini. Sini sebab fana. Tempat ni adalah tempat untuk menerima az-zawal. Kita akan hilang. Jadi pergi ke negeri yang kekal abadi, maksudnya pergi ke sana untuk mati? Lah, untuk hidup. Maka di sana lebih hidup lagi. Dan insya-Allah, itu seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, kama qala alaihi salatu wassalam, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasannya pada petang malam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.